Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Sipu-Sipu Mas Master? Alhamdulillah bertemu lagi sahabat kita dalam channel Joran Panti. Alhamdulillah syukur. Kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang support saya, komen-komen daripada perkongsian yang saya buat sebelum ni, iaitu episod pertama perkongsian modul memancing udang galah. Terima kasih support, kata-kata semangat yang diberikan di atas perkongsian yang saya rasa berat juga pada awalnya nak keluarkan, tapi alhamdulillah lah dapat respon yang positif dari kawan-kawan support lah. Sebab apa, memang tujuan saya khas untuk rakan-rakan baru lah, menarik minat. Mungkin ada rakan-rakan baru yang pada usia yang agak muda untuk menceburi, berkecimpung dalam arena memancing udang galah ni. Jadi saya terfikir, jadi saya buatkan modul ni lah. Semoga sahabat-sahabat semua di luar sana sihat walafiat, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sahabat, dah doakan juga saya di sini sahabat, semoga saya selalu dan dipermudahkan urusan dalam mewujudkan satu perkongsian modul memancing udang galah ni sahabat. Okey, jadi hari ni saya nak berkongsi episod kedua yang mana sambungan pada yang sebelum ni. Okey, yang sebelum ni saya dah berkongsi mengenai perkataan daripada duit di, iaitu doa, yang mana doa ni lebih kepada kita menjemput rezeki lah sahabat. Kita berdoa semoga kita dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesejahteraan, dijauhkan daripada segala kecelakaan dan dipermudahkan segala urusan. Itu sebenarnya doa yang kita minta lah bila memancing ni apa semua. Okey, yang kedua masuk U, iaitu usaha. Usaha yang saya kongsikan iaitu ilmu sahabat. Ilmu, alhamdulillah respon daripada kawan-kawan yang lepas mengenai ilmu tu sangat positif lah bagi saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi masuk usaha yang kedua sahabat. Ini yang saya nak kongsikan. Okey, kita teruskan sahabat. Okey, usaha yang perlu ada, iaitu yang pertama sebelum ni ilmu. Ini yang kedua sahabat, peralatan memancing. Untuk peralatan memancing ni sahabat, dia sebagai tools ataupun peralatan yang di mana kita memancing mesti ada alat. Jadi untuk malam ni saya cerita tentang peralatan memancing. Okey, yang pertama biasalah kena ada rod, iaitu batang joran sahabat. Rod ni macam-macam brand, macam-macam jenama lah. Brand tu jenama macam-macam sahabat. Terserahlah pada cita rasa kita nak brand apa. Okey, ada jenis teleskopik. Daripada tu one piece, satu piece, iaitu sebatang sahabat. Okey, yang kedua two piece, Okey, ada juga joran lembut, sederhana keras dan keras. Okey, dia ada kekuatan dia ataupun berapa punya PE dia dan LB pound dia. Ada tulis pada batang joran tu sahabat. Boleh lihatlah kat situ. Okey, seterusnya pemilihan itu semua bergantung pada cita rasa masing-masing sahabat, mana sahabat-sahabat minat. Untuk joran ni sahabat-sahabat boleh pergi berjalan-jalan di kedai-kedai mancing, bertanya, tengok YouTube sahabat-sahabat, kita tengok apa joran dia pakai, boleh tanya, boleh komen apa semua. Okey, saiz panjang 4 kaki ke atas sahabat. Saya pakai yang 6 kaki. Ada 4 kaki, 5 kaki, 5 kaki setengah, 4 kaki setengah semua ada lah. Lepas tu 6 kaki, 6 kaki setengah, 7 kaki. Okey, contoh saya nak kongsi kat sini, contoh kod sahabat. Contoh kod yang mana kalau dekat batang joran tu ada tulis 501 ataupun anda terbaca 501, sebenarnya kat situ 5 itu ialah panjang. Panjang 5 kaki. Lepas tu dia one piece, mana dia sebatang terus panjang sahabat. Dia tak boleh cabut, tak boleh bagi dua lah. Okey. Lepas tu selain daripada tu 662, mana 6 kaki 6 inci, mana 6 kaki setengah sahabat. Lepas tu 2 tu adalah two piece. Itu dia sikit sahabat yang boleh saya share lah. Okey, usaha peralatan mancing ini dia sahabat, teleskopik yang mana dia boleh dipanjangkan, buka panjang-panjang. Gambar yang kedua ni adalah joran one piece. Inilah joran yang saya pakai, Hasamu X Game. Sebab apa saya minat joran ni, dia punya batang joran ni halus sahabat, halus, bukan jenis yang dempak besar, bukan, jenis halus, saya minat lah. Dan yang ni Okuma ni two piece, dia cantum lah sahabat. Peralatan mancing yang kedua iaitu reel, mesin dan tali utama mainline. Okey, brand dan jenama, macam-macam brand, macam-macam jenama sahabat. Nak Shimano ke, Maguro ke, Bulzen ke. Okey,
Okey, jenis 500, 800, 1000, 2000 ke atas dia punya power sahabat. Yang saya guna sekarang ni 2000. Saya pernah guna yang 1000. Bila 2000 ni pusingan dia, satu pusingan mesin tu, dia punya spool dia tu berapa kali pusing. Dia ada kat situ ratio dia. 3000 boleh pakai, tak ada masalah, tapi kita tak boleh gulung dalam keadaan yang laju sangat sahabat. Sebab apa, bila mesin yang besar ni kita gulung sikit je, dia punya spool dah pusing laju dah. 500 pun boleh guna, tak ada masalah. Cuma kalau dapat yang sadar-sadar tu, yang kasar-kasar tu, memang mengambil masa sikit lah. Mengambil masa sikit. 800 pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh pakai. Okey, dia ada jenis yang SW saltwater, PG power gear dan HD high gear. Ini biasa untuk mancing laut, macam ikan lah sahabat. Macam ikan, sebab apa, ikan biasalah saiz dia ratus gram yang tinggi ke atas lah sahabat. Jadi ambil kira tentang SW, PG, high gear ni apa semua lah. Tapi untuk udang setakat ni guna yang bearing, 3 bearing, mungkin ada 3+1. Dah boleh lah. Nak pakai yang SW pun boleh, tak masalah. Yang kekuatan dalam 1000, 2000 tak ada masalah. Okey, tali utama mainline. Okey, benang atau tangsi. Okey, saya guna benang sahabat. Sebenarnya ada sungai yang ada ikan buntal sahabat. Ikan buntal ni suka potong tali. Dia suka potong tali. Potong tali tu dia bukannya potong di bawah sahabat, di gigi air, atas air tu. Kalau pakai tangsi sahabat, bila kena air matahari berkilat-kilat, kat situ dia ngejar, dia datang, dia putuskan sahabat. Banyak rugi sahabat. Kalau jenis sungai yang dalam, dasar di dalam sahabat, dekat gigi air dia potong. Berapa meter habis kat situ sahabat. Jadi saya pakai benang lah. Biasa benang dia tak kacau lah. Tak ada daya penarik. Benang mainline ni, tali utama ni 8 pound ke atas, 6 pound pun ada. Okey. Untuk saya guna yang saya pakai 10 pound. Boleh pakai 30 pound, boleh, tak masalah. 20 pound, 25 pound, tak ada masalah. Cuma bila pakai yang tinggi pound dia, bila tersangkut sahabat, azab. Azab sahabat, nak tarik susah. Biar tarik yang senang putus lah. Sama ada dekat perambut ataupun dekat mainline, tapi tak kisah, yang penting boleh lepas. Kalau yang pound tinggi ni sahabat, payah. Sebab apa, kalau kita tengok udang yang paling kasar pun kita boleh tarik lah. Setakat zaman sekarang ni sahabat, 500 pun dah kira berat lah, alhamdulillah. Tapi setakat 10 pound tak ada masalah. Pakai tali lagi halus, lagi cepat dia potong lagi cepat dia sampai ke dasar. Ada member saya pakai 8 pound. Itu tak kisah sahabat, bergantung pada diri masing-masing lah. Ini contoh-contoh reel mesin yang boleh kita pakai lah. Ini mesin yang saya pakai, Maguro Evo. Punya kekuatan dia 2000 sahabat. 2000. Saya selesa lah dengan 2000. 2000 ni cepat sikit. Kita boleh cepat, macam contoh nak kemas ke apa kan, cepat gulung dia pantas. Kalau 3000 lagilah pantasnya. Tapi kena pandai main waktu ada udang makan tu, kita kena pandai kayuh, jangan terlalu cepat. Bila terlalu cepat, mudah lucut, mudah rabut sahabat. Ni rubber kiki. Ni mesin Bulzen. Bulzen sahabat. Cantik Bulzen ni. Tengoklah kemampuan. Ada mesin yang ada RM50, macam-macam harga. Okey. Saya teruskan kepada tali utama sahabat, mainline. Ini Power Pro. Power Pro ni pun dah okey sahabat. Power Pro dah okey. Ni. Tengok bergantung pada, kalau mesin setakat mesin udang sahabat, 100 meter dah boleh guna, 80 meter pun boleh, maknanya 100 ke bawah boleh guna lah. Kalau 150 boleh juga, tapi 100 meter dah boleh pakai lah. Tak perlu nak penuh spool tu, tak perlu. Sebab apa, sungai kedalamannya tak macam laut sahabat. Terpulang nak pakai yang 30 pound, 20 pound, saya pakai 10 pound untuk tali mainline ni. Okey, yang ketiga sahabat, batu ladung. Yang ini timah pemberat sahabat. Okey, batu ladung. Okey, berbagai bentuk. Ada bulat betul, ada yang bulat lonjong. Okey, bulat. Bulat. Ini saya pakai. Ini bulat. Bulat. Ni saya order online Shopee je. Ini saiz 5 ni sahabat. Lepas tu ada jenis memanjang ini sahabat. Saya suka pakai ni sahabat. Kenapa? Sebab apa, pengalaman saya pakai yang jenis bulat lonjong, pakai yang bulat ni pun
Saya nampak yang ini dia lebih, kalau tersangkut tu macam lebih senang lepas. Tersangkut. Tapi ada juga putus apa semua. Cuma ada kurang lah. Kurang. Okey, berat mengikut saiz. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 boleh pakai ke? 10 boleh ke? Kalau untuk udang ni macam tak apa sesuai sahabat. Sebenarnya 8, 7 boleh. Tapi tengoklah, dia bergantung kepada kederasan air, arus yang laju macam mana. Macam saya biasa pakai batu 5 je. Saya 5 je. Okey, adanya ni batu hidup, tengahnya berlubang. Macam ni lah sahabat. Tengah ada berlubang. Batu hidup, maknanya kita masukkan tali, dia bergerak atas tali itulah, dia bergerak. Okey. Batu mati, ada lubang cincin. Dia macam contoh batu ni, lepas tu ada besi bentuk cincin. Dia cantum kat situ. Okey. Perlu banyak stok batu ladung kerana mudah sangkut di dasar sungai. Itu dia sahabat. Memang betul. Kena stok banyak lah. Kalau tak ada batu ni sahabat, susah lah nak mancing. Bila umpan tak jejak dasar, sorry lah kalau udang nak makan sahabat. Tak sentuh dia. Okey. Itu contoh-contoh batu ladung. Ni yang saya kata bulat ni. Ni bulat lonjong lah. Yang ini bulat betul lah. Ni batu mati lah. Batu mati, dia ada cincin dia, ada lubang dia. Okey. Ni bulat. Okey, bulat. Macam rakan saya, dia gunakan batu mati ni bukannya maksudnya tidak ada pergerakan pada batu tu. Dia pakai tanduk. Tanduk ni sahabat, dia ada satu batang straw. Lepas tu dekat batang straw tu dia ada kili yang melekat pada straw tu. Lepas tu kili tu tu dia sangkutkan batu ladung yang mati ni, yang ada cincin ni. Jadi tali mainline tu dia masukkan dalam straw tu. Jadi dia tetap boleh berubah-ubah, boleh bergerak sahabat, atas bawah. Mana dia macam ibarat batu hidup juga, boleh bergerak ke bawah. Cuma kelebihan dia buat macam itu, dia mudah untuk menukar batu ladung mengikut arus air. Kalau contoh dia sampai satu tempat tu tiada arus, jadi dia tukar batu saiz 3. Tukarlah, buka kili tu, tukar. Kalau dia berada di satu area arus laju yang memerlukan saiz batu 6, dia tukar saiz batu 6. Kelebihan dekat situlah sahabat. Itu kelebihan dia. Dan kelemahan dia pun ada sahabat, di mana kalau tempat reba memang mudah sangkut. Itu dia, memang mudah sangkut. Sebab apa? Dia banyak alat dekat situ. Kayu-kayu di bawah tu semua tu, kan. Kalau cuma ini, dia cuma mainline, kita tarik, ini je terlepas. Tapi kalau yang pakai tanduk straw tu, batunya dah terkeluar gini, ni tanduk straw, sangkut dia dah agak payah sahabat. Itu teori dia lah sahabat. Okey, seterusnya leader perambut. Okey, leader perambut. Macam-macam jenama. Yang biasa saya guna Zenith. Zenith. Ada juga DuPont, ada juga Fisherman apa semua. Ada yang branded Berkeley pun ada apa semua. Tak ada masalah, boleh guna. Okey, tentukan pound yang anda suka pakai. Macam saya guna yang ini 8 pound Zenith sahabat. 8 pound Zenith. Ada macam-macam. Okey, ada juga orang guna 15 pound. Macam saya 8 pound, saya double ni. Okey. Panjang sejengkal, mengikut usahawan. Okey sahabat, saya di Kota Tinggi. Di Kota Tinggi ni memang terdedah dengan ataupun lebih senang keadaan sungainya, selesa dengan sejengkal. Selesa dengan sejengkal. Macam Sungai Muar, ada yang diorang pakai ada sekaki, malah lebih pun ada sahabat. Pendek atau panjang perambut ada kelebihan dan kekurangan. Itu dia. Kalau nak diceritakan, insya-Allah satu masa lah sahabat. Okey. Pendek atau panjang perambut berbeza cara dan tempoh mengangkat joran. Dia sangat berkait sahabat. Yang saya guna sebelum ni yang pendek, tetapi saya juga pernah mencuba menggunakan yang panjang. Jadi kalau saya nak kongsikan dia ni sahabat, perbezaan boleh kata ambil masa sikit lah sahabat. Sebab saya dah cuba dulu dan saya boleh buat kesimpulan lah. Kelebihan pendek, kelebihan panjang. Panjang ni pada kelebihan sahabat. Itu dia. Okey, tak apa, kita teruskan. Ini dia perambut. Okey, peralatan mancing yang kelima iaitu kili, survival. Kili tu, kili boleh katakan semua tahulah. Itu dia kili dia.
ada brand macam-macam, brand Izori, Alpine, semua dah semua keluarkan brand masing-masing. Jenis 24mm, 30mm, 33mm, 35mm, 40mm. Dia lepas tu ada saiz juga sahabat, ada saiz 8, 10, 12. Biasa saya pakai 10 atau 12, yang mana dalam 33mm hingga 35mm lah yang biasa saya pakai, tak besar sangat. Setakat udang 500 gram 35mm tu boleh support, tak ada masalah. Saya 10, saya 12 boleh support, tak ada masalah. Okey, warna yang ada hitam atau putih kilat lah. Biasa putih kilat tu dia steel lah sahabat, keluli 1%. Kadang yang hitam tu tambah kabel sikit lah sahabat Okey, yang keenam ialah mata kail sahabat. Hook mata kail. Okey, macam biasa mata kail berbagai jenama, berbagai brand, macam-macam kau nak sebut, Angler, Fly Eagle, macam-macam sahabat. Honor semua ada, Mustad apa. Okey, material yang dihasilkan daripada high carbon steel. Okey, sukar lentur dan mudah patah. Okey, yang kedua steel, iaitu keluli, kuat dan boleh lentur. Okey sahabat high carbon ni dia kuat, sukar lentur, tapi bila nak bentukkan dia mudah patah. Jadi boleh bentuk, boleh lentur, tapi berhati-hati. Perlu pelan-pelan kayuh tak boleh nak gopoh. Kalau steel keluli ni dia kuat dan boleh lentur lah sahabat. Tapi kalau banding ketajaman, biasanya high carbon ni lebih tajam daripada keluli. Lebih tajam sahabat Okey, saiz nombor 2 strok kosong, 1 strok kosong, 1, 2, 3, 4, 5 saya tak pasti sahabat. Mungkin ada lah. Paling besar saya pernah guna 2 strok kosong, Fire Eagle. Itu saya gunakan masa mancing di Sungai Pekan, Pahang. Sebab apa? Yalah, nak cari sado-sado. Jadi umpan yang saya pakai pun sado-sado. Jadi umpan saya pakai tu 2.0 memang masuk cantik, tak ada patah sahabat. 2.0 alhamdulillah. Merasa juga 2.0 ni tarik udang 310 gram di Pekan yang lepas. Saya biasa pakai dengan 1. Okey, saya 1 memang dulu dan sampai sekarang saya guna. Saya gunakan saya 2 ni, itulah sejak saya mempromosi mata daripada kedai Shimano GT Tackle, keluaran mata kail baru dia iaitu Ninja Hook. Saya ada kongsikan dalam YouTube sebelum ni. Itu saya baru pakai saiz 2. Okey, jenis ada duri pandan, buff ataupun tiada. Okey, lepas tu batang ada lubang cincin, tiada. Ada yang belakang ni ada lubang cincin. Macam ni ada lubang cincin sahabat. Ada yang tak ada. Lembut keras. Okey, macam mana saya boleh katakan lembut keras? Kalau keras sahabat, sangkut dia sama ada dia patah ataupun dia terus terbuka sahabat. Tapi kalau yang lembut ni dia punya terbuka dia tu senang, dan kita tolak sikit je dia dah boleh. Kita boleh rasa, kita tolak sikit dia dah termasuk, dah terbentuk balik. Kalau yang keras ni kita kena, saya silap kena pegang pakai pelayar, kita bentukkan. Saya kalau di Sungai Muar, mana tempat udang galah yang kasar-kasar ni sahabat, yang sado-sado ni, memang saya pakai yang keras. Macam Fire Eagle, macam Angler 4204. Sebab apa sahabat? Kalau kata sahabat sendiri pernah mancing, udang dah lekat dia ni, tapi dia hentak lucut, gabut. Mata tu sahabat, bila dia hentak, dia ada mata yang jenis lembut, dia spring sahabat. Dia spring. Jadi kat situ kelemahannya lah. Jadi kita boleh perhatikan jenis lembut dan keras. Ini contoh-contoh mata kail, gambar rajah mata kail sahabat. Ini adalah mata baru yang belum dijual lagi. Yang sebaru ni saya gunakan untuk mancing udang galah, mata maut keluaran Kelang. Tengok sahabat. Ini contoh mata maut sahabat. Yang dikatakan mata maut sahabat, ujung dia tu termasuk ke dalam sahabat. Ini kalau dekat kat mulut udang, susah nak lepas. Kadang kita nak cabut mata kail daripada mulut udang pun susah sahabat. Yang sebelah kanan ni pula, ni jenis-jenis mata Angler, Ikano. Angler ni sahabat popular lah, senang cerita. Popular, macam-macam keluaran dia, macam-macam jenis sahabat. Yang merah ni pun kalau dapat 205. Ni keras sahabat.
4208. Ni jenis yang lembut sikit sahabat. Okey sahabat. Jadi itulah perkongsian saya sahabat untuk kali ini, episod kedua, iaitu mengenai peralatan memancing. Jadi semoga perkongsian saya ini sahabat-sahabat dapat follow. Kalau kata tertinggal, boleh rewind semula, patah balik, boleh dengarkan semula. Cuma apa yang saya nak katakan di sini, mohon maaf jika apa yang saya nyatakan bercanggah pendapat dengan sahabat-sahabat lah. Okey, sebab apa saya cerita pun atas pengalaman saya sendiri, bukan saya buat-buat cerita. Apa yang saya rasa saya share kepada anda. InsyaAllah sahabat, semoga kita berjumpa lagi. Jutaan terima kasih kepada yang support. On tak on, kasih on sahabat. Bye bye. Assalamualaikum.